Assalamualaikum dan salam bahagia. Kita bersama lagi dalam ruang bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Dan jangan terkejut, mungkin apa yang anda saksikan masih lagi merupakan program ruang bicara. Cuma kita bersiaran melalui format yang baru, bersesuaianlah dengan apa yang kita sebut sebagai the new normal sebenarnya. Dan kita akan bercakap tentang satu isu yang saya kira cukup penting dan menarik sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun bersiap sedia melalui kemudahan StreamYard yang akan kami gunakan malam ini di ruang bicara ini. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara ialah skamer aniaya pendakwah. Dan dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya melalui kemudahan StreamYard. Kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Brother Firdaus Wong yang merupakan seorang pendakwa bebas. Dan kita juga insyaAllah akan bersama dengan yang berbahagia Ustaz Zul Ramli M. Razali yang merupakan pengerusi Dewan Dakwah di Majlis Dakwah Negara. Jadi kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan Assalamualaikum kepada kedua-dua tetamu kita yang sudah pun bersiap sedia ketika ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sihat ya? Alhamdulillah sihat. Okay, apatah lagi hari raya ni. Alhamdulillah. Betul Ustaz. Allah. Dan Brother Firdaus sihat ya? Mungkin Brother Firdaus tak tahulah sama ada dapat mendengar suara saya dengan jelas ataupun tidak. Tapi perbincangan ini merupakan satu perbincangan yang cukup penting dan menarik sebenarnya. Jadi mungkin saya ingin mendapatkan pandangan terlebih dahulu daripada yang berbahagia Ustaz Zul Ramli M. Razali iaitu pengerusi Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Barangkali Ustaz, ramai yang tak mengetahui tentang fungsi dan juga peranan yang dimainkan oleh Majlis Dakwah Negara. Mungkin Ustaz dapat memberikan sedikit penerangan dan penjelasan kepada penonton kita ketika ini. Silakan Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Ya Allah, sedapnya suara ya. Rasa lunak apatah lagi di malam-malam hari raya ni ya. Jadi agaknya kalau bertakbir tu rasa-rasanya cair kami semua ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Anugerah Allah tu ya. Dan betul. Juga Bro Firdaus yang saya kasihi, saya hormati sentiasa. Betul lah mungkin sedikit mukadimah orang kata supaya tak kenal, tak tahu tak cinta kan. Benar. Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara ni dia sebenarnya adalah satu platform yang kita sedaya mungkin merapatkan soft di kalangan para duat ataupun para asatizah disebut ya, para pendakwah, siapa-siapa saja sama individu atau grup atau NGO yang mereka punya misi adalah melakukan dakwah seruan kepada masyarakat dengan seikhlas mungkin tanpa ada sebarang imbuhan, melainkan nak lihat bahawa bumi yang tercinta ini, dunia yang kita tumpangi ini menjadi tempat terbaik insya-Allah. Jadi sebab tu kita pegang moto kita di Dewan Dakwah adalah perjuangan untuk membina akhlak dan juga adab dalam masyarakat kita insya-Allah. Sebelum saya dapatkan pandangan daripada Brother Firdaus, saya tertarik hati juga dengan apa yang saya lihat sebentar tadi, iaitu kita bantras scammers. Apa yang dimaksudkan dan betapa seriusnya sebenarnya bila kita bercakap tentang scammers dan akhirnya yang menganiaya pendakwah ini Ustaz. Apakah ianya serius sekarang ini? Ya. Baik, kalau kita tengok pada senario, maksudnya keadaan pandemik ini dia sangat akan mencengkam ekonomi kan, itu pasti. Dan kita dapati ada penjenayah, kita kena sebut mereka sebagai penjenayah yang akan sebenarnya para orang kata asatizah ke, mereka itu mungkin impact sahaja. Tetapi kita risau dalam keadaan yang tak terkawal ini dan mungkin akan jadi lebih buruk, maka mereka akan lebih bermaharajalela. Jadi sebab kita dah mula mengesan bahawa mereka nak mengautkan keuntungan secara haram itu, mereka mengeksploitasi. Sebab masyarakat kita kesedaran terhadap halal dan haram tu dah agak tinggi. Jadi mereka tak nak kalau sekadar melabur untuk jadi kaya, tetapi mereka nak tengok dari segi compliance syariahnya. Jadi kat situlah mereka mengambil peluang
dengan menggunakan para ustaz-ustaz ni ataupun tokoh-tokoh yang ada dalam masyarakat untuk sebagai denak. Saya sendiri tuan ya, saya sendiri ada yang menghubungi saya dan bagi tahu, alhamdulillah ustaz, saya dah bersama dengan ustaz dalam pelaburan ini. Saya pun masya-Allah, saya kata bila pula, pelaburan mana pula. Itu satu contoh. Apatah lagi kita tak nak lepas ni maknanya benda ni akan menjadi kerana kita tak tahu tekanan ekonomi ni bagaimana kesudahannya dan kita tak nak biarkan penjenayah yang sebegini terus melakukan jenayah. Baik, menarik. Baik, saya kira nak dapatkan pandangan daripada Brother Firdaus. Ini pun satu isu yang cukup penting sebenarnya, Brother Firdaus. Ya. Dan saya difahamkan anda juga ataupun Brother juga sebenarnya sering kali menjadi mangsa kepada scammers ini. Mungkin kita boleh kongsi bersama Brother Firdaus, apakah antara perkara-perkara yang mungkin dimainkan oleh para scammers ini? Mungkin dalam usaha untuk menjejaskan nama ustaz sendiri ataupun nama Brother sendiri bila kita bercakap tentang berdakwah ini. Silakan Brother Firdaus. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Syarkawi dan juga yang berbahagia Ustaz Zul Ramli dan sahabat-sahabat yang sedang menonton. Alhamdulillah, isu berkaitan dengan scammer ini, dia sebenarnya adalah isu di mana mereka menggunakan teknologi terkini untuk mengaut keuntungan sebelah pihak tanpa pengiktirafan ataupun kerjasama gambar-gambar ataupun mana-mana tokoh yang mereka gunakan. Ya. Dan kalau bila kita lihat kepada contoh-contoh apa yang mereka lakukan, okey, bagaimana mereka melakukannya, kita lihat antara yang paling terkenal ialah ramai yang menggunakan wajah-wajah asatiza ini, tokoh-tokoh ini dalam tujuan pelaburan. Yang mereka memerlukan satu figure untuk membawa pelaburan itu supaya dia nampak syariah compliance. Okey? Itu pertama. Okey, syariah compliance. Kedua, kita juga boleh lihat bagaimana ada yang mereka, bukan scammer ni, mereka juga ada yang berlakon dengan mereka mewujudkan fake account, menggunakan gambar yang sama, menggunakan gaya bahasa yang sama, kemudian mereka akan message individu untuk mendapatkan sumbangan wang ataupun mendapatkan bantuan kewangan atas nama ustaz tersebut, tokoh tersebut, tetapi nombor akaun yang mereka berikan itu sebenarnya merupakan nombor akaun bukan milik ustaz itu. Dan bila ditanya, mereka kata, oh ini kad ATM saya tak bawa dan sebagainya, bagi masuk dalam akaun kawan saya dulu. Itu yang kedua. Dan ketiga yang terakhir adalah menerusi hacking WhatsApp. Ya, bila dah hack dalam WhatsApp, mereka akan menggunakan lunak bahasa yang sama, kemudian akan kata, Ana tak ada duit ni sekarang ni, Ana memerlukan urgent, esok Ana bagi, Ana bayar balik. Jadi orang yang biasa, sebab dia akan menggunakan nombor kita yang sama, maka orang tak akan rasa curiga di situ. Jadi itu antara beberapa cara mereka scammer ini menipu masyarakat. Wallahualam. Ya, Brother Firdaus sendiri sudah jelas ataupun tidak sebenarnya sudah pun menjadi mangsa kepada skema ini. Kalau betul telah pun menjadi mangsa, apa antara perkara-perkara ataupun isu-isu yang mereka mainkan menggunakan nama Brother untuk tujuan pelaburan dan sebagainya. Boleh kita kongsi bersama? Baik, saya memang sedar dan ramai juga yang menghubungi saya menggunakan poster-poster rancangan program-program di TV, di masjid, di surau dan sebagainya. Memang sedar. Okey. Dan antara yang mereka sering kali gunakan adalah iaitu mereka menggunakan untuk pelaburan yang dikata syariah ataupun digunakan forex. Sedangkan kita tahu forex secara umumnya di Malaysia memang difatwakan haram. Tetapi mereka masih menggunakan wajah-wajah tokoh-tokoh untuk kepentingan mereka. Maka di situlah masyarakat kita tertipu sebenarnya. Baik, Ustaz Zul. Kalau kita dengar daripada apa yang disebut oleh Brother Firdaus, memang sesuatu yang cukup serius sebenarnya. Tetapi dari segi Majlis Dakwah Negara sendiri, Ustaz, apakah tindakan-tindakan yang telah diambil ataupun adakah ada kuasa sebenarnya kepada Majlis Dakwah Negara untuk mengambil tindakan terhadap scammers? Okey, ya, sebab saya kira kalau dari segi tindakan, kita boleh buat tindakan yang bersifat yang kita sedang buat setakat ini adalah kita kena menyedarkan, dan sebab itu saya nak ucap terima kasih kepada channel kita
yang sebenarnya Ya. ini adalah satu jihad kita untuk supaya jangan ada orang menjadi mangsa, ya, dan ada orang akan mengambil keuntungan secara yang sangat tidak patut dari sudut agama dan juga dari segi undang-undang negara. Jadi tindakan kita yang pertama sebenarnya adalah setelah kita dapati bahawa dia makin menjadi-jadi dan kelihatannya akan jadi lebih banyak, maka sebab itu kita memang minta kesedaran daripada pihak media, tak kira apa pun di mana pun, supaya bangkit dan menyebut perkara ini satu benda yang serius. Para asatizah mungkin akan tercemar nama dia, tetapi kita melihat menjadi mangsanya adalah masyarakat. Jadi masyarakat yang dalam susah ketika ini, kita tak hendak limau nipiskan pada luka mereka yang menjadikan mereka lebih susah pada ketika ini. Ya. Menarik. Dan tentulah tindakan yang keduanya adalah pada undang-undang. Dan kita tahu undang-undang adalah satu proses yang bukan senang untuk kita laksanakan, aplikasikan. Sebab dunia maya ini bukanlah dunia yang baru, ya. Dunia lama, dunia yang baru. Maknanya mereka akan licik memainkan, melompat daripada satu platform ke satu platform yang kita tahu pihak polis sendiri pun mendapati kesukaran. Pihak Suruhanjaya media juga mendapati kesukaran. Walau bagaimanapun kita di Dewan Dakwah, Majlis Dakwah Negara memang akan memainkan peranan yang pertama tadi, ya, mengingatkan para asatizah kita, maknanya tokoh-tokoh yang namanya dipergunakan supaya buat report polis, kemudian lalui prosedur supaya jangan perkara ini dianggap remeh oleh mereka, kerana mangsanya kita katakan mungkin saya nama saya, tetapi mungkin saya boleh betulkan, tetapi duit yang telah diambil itu saya kira satu benda yang kita rasa tak boleh kita nak bayangkan kesan kesengsaraan itu. Jadi itulah peranan yang kita mainkan di Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara ini. Jangan dianggap remeh. Ini pun satu isu saya petik daripada apa yang Ustaz Zul sebut. Barangkali Brother Firdaus, ini juga merupakan isu yang cukup penting yang perlu diberi perhatian oleh rakyat Malaysia, tidak kira lah apa agama mereka sebenarnya. Tetapi yang penting sekarang ini, apakah tindakan yang dilakukan oleh pihak, ambil contoh macam Brother Firdaus sendiri, apabila tahu bahawa ada scammer yang menggunakan nama brother, apakah brother sendiri membuat laporan polis ataupun hanya mendiamkan diri? Apa tindakan yang diambil oleh brother sendiri dalam usaha untuk menyedarkan orang ramai tentang apa yang sedang berlaku ini? Baik, apabila saya tahu tentang adanya pihak menggunakan gambar saya dan sebagainya, dia pertama sekali sebelum mereka menggunakan gambar saya ataupun untuk tujuan mereka, saya sangat berhati-hati dari segi apakah bentuk barangan, produk, services, syarikat yang saya akan bercakap bagi pihak. Sebab itu saya secara peribadi, saya tidak menerima sebarang tawaran paid review. Saya tidak menerima sebarang tawaran paid review kerana simple. Kerana bila saya menerima tawaran paid review, maka di situ saya telah menunjukkan kepada masyarakat ada kemungkinan saya ini sedang bercakap, saya adalah duta untuk syarikat pelaburan itu. Maka saya sebagai pendakwa, saya tidak bergantung harap pendapatan saya kepada paid review. Paid review itu lebih kepada influencer ataupun artis-artis lain. Tapi sebagai pendakwa, kita membawa imej agama, risaunya imej kita tak tahu produk itu, maka jika produk ataupun perkhidmatan itu tidak baik, maka bukan imej kita yang terjejas, tetapi imej Islam kita yang terjejas. Maka itu prerequisite. Jadi apa yang saya buat selepas bila saya tahu walaupun kita dah buat begitu, ada orang masih menggunakan gambar kita untuk mempromosikan syarikat mereka, penipuan mereka, scam mereka, penjenayah-penjenayah ini, saya dengan pantas, saya kebiasaannya, saya akan mengambil poster yang sama, lalu saya akan meletakkan tanda di situ dengan tulisan warna merah, palsu. Okey? Lalu saya akan membuat penafian di situ bahawa saya tidak pernah endorse, tidak pernah mengiktiraf, mana-mana tidak pernah menjadi duta ataupun jurucakap bagi mana-mana syarikat pelaburan. Okey? Maka saya juga akan letak di situ. Siapa yang dapat mesej sebegini, nampak poster begini, buat maksudnya report di Facebook, kata ini scam, dan kemudian jangan percaya, jangan terpedaya. Nak apa-apa pengesahan, dapatkan pengesahan dari saya. Kerana secara umumnya saya tak ada. Dan juga tidak lain tidak bukan laporan kepada SKMM. Ya. Baik, Ustaz Zul, kembali semula kepada Ustaz lah. Kita tahu Ustaz, kita sekarang ini sedang menghadapi pandemik COVID-19, kita sedang menghadapi satu situasi ekonomi
Mhm. hidup begitu. Saya mungkin ada gangguan sedikit agaknya. Saya tak dapat dengar suara Tuan. Bahawa mungkin juga masyarakat kita akan mudah terpengaruh sebenarnya dengan taktik-taktik yang digunakan oleh scammers ini sebenarnya, Ustaz. Okey, saya tak dapat tangkap sepenuhnya. Tadi ada sikit gangguan kepada mungkin inti soalan itu. Kalau boleh ulang balik. Audio. Ya. Okey, dalam menghadapi situasi pandemik COVID-19, dalam menghadapi situasi ekonomi yang begitu mencabar, kadang-kadang rakyat ataupun kita ini menjadi begitu sensitif sebenarnya. Kita hanya ingin mencari keuntungan secepat mungkin dalam usaha untuk membantu kehidupan kita. Itu niat kita sebenarnya. Jadi apakah nasihat Ustaz sendirilah kepada masyarakat Malaysia supaya tidak mudah tunduk, tidak mudah terpengaruh dengan taktik-taktik yang digunakan oleh scammers ini, Ustaz? Baik, Allahu Akbar ya. Saya kira itu satu soalan yang sangat mengajar kepada masyarakat ya. Sebab dalam hidup ni macam juga di savana akan ada mangsa, ada pemangsa. Dan pemangsa dia tak tidur, sentiasa berusaha. Mangsa yang selalu lupa. Dan itu yang berlaku pada masyarakat. Dan sebab itulah saya kira pada masyarakat yang kita kasihi, ya, sebab kita tak nak mereka lebih sengsara dan susah. Kerana itu kita nak sangat prinsip yang teras dalam agama yang disebut sebagai tabayyun. Ya, tabayyun maknanya berusahalah untuk cari sumber sebenar, sahih ke tak sahih, betul ke tak betul. Dengan insya-Allah kita mengamalkan prinsip ini bukan sekadar dalam soal kita belajar, tetapi dalam soal kita berhadapan dengan mihnah ujian duniawi ini, saya yakin insya-Allah dia akan slimkan ruang pada pemangsa-pemangsa untuk menipu mangsa-mangsa ini. Jadi sebab itu balik-balik kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala minta kita untuk jadikan tabayyun, penjelasan. Dan saya kira juga pada para asatizah macam Brother Firdaus buat sebentar tadi, dia kata dia akan gunakan juga media yang dia ada untuk sedarkan tentang benda ini adalah palsu. Ini juga tanggungjawab yang kena dibuat oleh tokoh-tokoh yang namanya digunakan. Di samping nak mengangkat kesedaran sebegini, dan kena keluarkan kepada masyarakat yang betapa perkara tersebut palsu. So kita buat, dan kalaulah para tokoh kita semuanya bergabung, bercakap benda yang sama, sekali lagi di savana kehidupan ini, pemangsa-pemangsa akan mendapati bahawa tidak ada mangsa-mangsa yang boleh diterkam lehernya dan dibaham untuk menjadi mangsa ketika musim sukar ini. Wallahualam. Okey, kita mungkin terputus talian kita. Mungkin Ustaz Zul boleh. Okey, sementara ya Bro Firdaus, sementara saya kira Tuan Syarkawi dia line-nya lebih kuat. Kita ambil kesempatan lah dengan ruang masa yang ada, kita ucapkan jutaan terima kasih ya. Jutaan terima kasih kepada pihak media yang resmi seperti Bernama contohnya, kerana mengambil ini sebagai satu inisiatif juga ya, sebagai satu tanggungjawab sosial yang besar, menyedarkan masyarakat supaya tidak tertipu oleh pemangsa-pemangsa yang saya sebutkan sebentar tadi. Okey, saya sendiri agak terganggu sebenarnya dengan situasi yang berlaku sekarang ini, tu Ustaz ya. Kadang-kadang kita tak tahu yang tapi tak apalah Ustaz, kita tinggalkan dulu tentang isu ini untuk seketika. Barangkali menarik jugalah kalau Ustaz sendiri memberi komen tentang apa yang akan kita hadapi sebenarnya. Kita tidak mahu terus menjadi mangsa, tetapi macam kita sebutlah, kita akan menyambut Hari Raya Aidil-Adha esok, dan sudah pastilah ia memerlukan satu semangat pengorbanan yang cukup tinggi. Jadi mungkin ada pandangan dan juga Ustaz sendiri supaya bagaimanakah harus ada dalam jiwa dan semangat rakyat Malaysia sendiri, terutamanya umat Islam, dalam menghadapi situasi pandemik COVID-19, dalam menghadapi situasi ekonomi yang cukup menekan ketika ini, kehidupan yang penuh cabaran. Jadi barangkali Ustaz ada nasihat dan juga pandangan yang ingin dikongsikan.
Baik, mungkin sedikit ya yang kita kata jawapan yang ada kaitan dengan keadaan semasa kita pada masa ni ya. Ya, Benar, kita dalam keadaan tertekan dan kalau kita tengok dalam Al-Quran pun Allah menyebut khusus kepada Nabi, ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Allah perintah langsung pada Nabi, wahai Nabi, kobarkan semangat umat untuk mereka berjuang. Saya tengok sehari dua hari lewat ini, contoh ya, kita tengok gambar frontliner tapi lagu backgroundnya sangat soothing, sangat dan akhirnya kita kata kita berjuang. Sepatutnya waktu ini harridil mu'minina 'alal qital. Kita kena kobarkan semangat ya untuk berjuang. Kenapa kita tak nyanyikan lagu Malaysia Berjaya sehingga para frontliner kita merasakan bahawa mereka sedang berjuang. Dan kalau itulah tema backgroundnya, kita akan dapati insya-Allah sebab kita bergantung kepada mood apa yang kita cipta. Kita sedang mencipta mood yang sedih, kita sebarkan tentang berita kematian. Sedangkan perjuangan ini real dan kita kena menjadi pejuang yang real, bukan hanya mengikut keadaan. Jadi saya kira ini pun kena betulkan cara di zaman ketika Islam dibantai dengan teruk oleh kekuasaan contohnya seperti Mongol, contoh bagaimana para penguasa seperti dahulu mereka membangkitkan semangat umat, contohnya dengan mereka menceritakan sejarah Rasulullah, maka lahirlah Maulidun Nabi contohnya kan. Jadi kesimpulan baliknya adalah kena ubah mood kita hari ini, sebab moodnya mungkin tuan sendiri perasan kan, kalau kita dapat video cerita orang meninggal, cerita orang ni, dan background lagu tu yang tak tahan tu ya. Jadi kena tukar dengan lagu-lagu yang memberi semangat supaya kita terus bersemangat, kerana inilah sebuah perjuangan. Dan kita kena menghargai mereka-mereka yang telah dijemput sebagai syuhada, dan inilah yang tinggi sebenarnya mempersiapkan. Sebab kalau kita boleh beri kekuatan ini kepada frontliner, jadi mereka akan dapat gunakan lagi tenaga, mereka push dia punya limit. Tetapi kalau sebaliknya, mereka akan ikut, tunjuk letih, tunjuk tak larat, dan semua orang akhirnya peperangan ini adalah real, bukannya satu benda yang akan ada had 2 bulan tak habis. Jadi sebab tu pada saya mungkin semangat Hari Raya Korban ini dalam takbir itu sebenarnya nak suntik kekuatan semangat untuk berkorban, dan sebab itulah dia tak menjadikan kita lemah dan kalah insya-Allah dalam peperangan ini. Menarik sekali Ustaz. Dan barangkali Brother Firdaus juga ada pandangan yang tersendiri. Brother, kita bimbang dengan situasi yang berlaku sekarang ini. Kita tahu ada yang menghadapi masalah mental yang begitu serius, masalah sanggup membunuh diri dan sebagainya, kerana menghadapi tekanan yang dirasakan begitu hebat dan teruk sekali disebabkan oleh pandemik COVID-19, disebabkan oleh situasi ekonomi dan sebagainya. Jadi nasihat Ustaz ataupun Brother Firdaus sendiri dalam isu ini. Silakan Brother. Baik, terima kasih Tuan Syakirvi. Bila kita berhadapan dengan situasi kita kata ujian ini dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebagai orang Islam, dan mungkin untuk yang belum Islam ini juga boleh jadi satu pendidikan. Kita ketahui dan kita perlu tahu bahawa kehidupan ini merupakan suatu ujian dari Allah. Kita jangan ingat bahawa hanya ketika ada COVID kita diuji. Tetapi sebelum hadirnya COVID, bagaimana rakyat Malaysia kita juga diuji oleh Allah dengan kemakmuran, dengan keamanan dan kedamaian. Tetapi kita tak perasan benda itu juga merupakan ujian. Sedangkan saya beranggapan dan saya percaya sebenarnya nikmat ujian dalam kenikmatan itu sebenarnya lebih besar dan lebih berat dugaan dia berbanding dengan ujian COVID ini. Kerana ujian COVID ini semua orang tahu dia adalah ujian. Tetapi waktu senang, tak ada orang tahu dia adalah ujian. Malah mereka mungkin orang akan beranggapan, we must have done something right in order for us to achieve this. Seperti sebagaimana kalau ada orang, dia tak solat, dia tak jaga agama, tak jaga rukun-rukunnya, tapi hidup dia senang. Maka dia rasa, aku tak solat semua pun, aku okey. Tapi dia tak tahu bahawa itu adalah ujian Allah kepada dia. Maka di situ, sebagai seorang Muslim, kita realize, kita mengetahui, kita ada sedar bahawa hidup kita ini pasti diuji. Bagaimana cara? Surah Al-Furqan, surah 25 ayat 23, Allah kata, kalian sesama manusia ini juga merupakan ujian kepada satu sama lain. Isteri, anak kita, suami kita, harta kita, semuanya juga adalah ujian.
Maka itu ujian kita kena tahu. Yang keduanya pula, kita juga perlu tahu, bila Allah kata uji, Allah tak akan menguji melebihi apa yang kita mampu. Surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifunhu nafsan illa wus'aha. Okay, Allah tidak akan menguji seseorang melebihi apa yang dia tidak mampu. Maksudnya, ujian ini diizinkan oleh Allah. Maka Allah tahu we can go through it. Kalau pepatah Inggeris kata apa? What do not kill you make you stronger. Betul. Dan yang terakhir, Allah kata, okay, iaitu fa innamal yusri yusra, innamal yusri yusra. Setiap kesulitan akan hadir kebaikan. Maka itu sikap kita dalam mendepani sebenarnya. Baik, terima kasih banyak-banyak sebenarnya kepada Brother Firdaus dan setinggi-tinggi terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Zul Ramli kerana sudi bersama kita walaupun mungkin ada sedikit sebanyak gangguan melalui kerana kita menggunakan StreamYard ini, tapi saya percaya mungkin mesej yang ingin kita sampaikan itu amat terang dan jelas dan insyaAllah kita akan cuba dari masa ke semasa untuk memperbaiki hubungan kita melalui StreamYard ini. Itu janji kami di Bernama TV. Jadi terima kasih kepada semua yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini dan insyaAllah kami mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua umat Islam yang akan menyambutnya esok, dan biarlah apa yang disebut oleh kedua-dua tetamu kita ini akan menjadi bimbingan, akan menjadi suntik semangat kepada kita, memberikan kita kekuatan untuk terus menghadapi cabaran dan juga pengorbanan yang perlu kita lakukan sempena dengan sambutan Hari Raya Aidiladha. Sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum.